syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini dengan izin Allah. Allah satukan kita di dataran ilmu takwa at-taqwa di Sungai Petani. Pertamanya nak ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada tuan pengurusi majlis kita tadi dan seluruh AJK AJK dataran ilmu, dan Ustazah juga ucapkan jazakillah kepada Puan Nur Aini yang memperkenalkan Ustazah kepada AJK dataran ilmu takwa ni. Jadi alhamdulillah, semoga Allah murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan kehidupan semuanya, insya-Allah, amin. Apa khabar, semua sihat ke? Alhamdulillah. Siapa yang pernah jumpa Ustazah angkat tangan? Oh, saya. Saya. Okey. Ramai juga. Oh, siapa yang anak murid Ustazah? Oh, ramai juga anak murid Ustazah. Masya-Allah, anak murid Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, insya-Allah. Jadi hari ini kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Elok juga duduk bawah bumbung ni. Tempat yang lapang macam ni dia kurang sikit risiko dia. Kalau kita duduk dalam aircon tu agak merisaukan jugalah. Jadi alhamdulillah. Apa khabar? Nazah. Okey, alhamdulillah. Semoga Allah pelihara kita semua asbab kepada kita nak mencari ilmu, ya. Jadi kita baca doa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ni kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, sahabat baginda, tabi'in, tabi'in, alim ulama muslimin muslimat, kepada guru-guru kita, ibu ayah kita, pasangan, anak-anak, keturunan, jiran, tetangga dan seluruh umat Islam. Semoga Allah jaga kita, pelihara kita, berikan ilmu yang bermanfaat supaya Allah sentiasa rahmat dan redha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah, sebagai mukadimah, ya, Ustazah sembang-sembang tadi dengan AJK dataran ilmu at-taqwa ni, katanya susah nak dapat ustazah, jadi kena panggil ustazah daripada Jitra. Yang lucunya, ustazah nak bagi tahu, orang Jitra tanya ustazah, "Ustazah, tak ada ke ceramah kat Jitra?" Saya kata, orang Jitra tak mau panggil saya. Jadi saya duk mai ke Sungai Petani lah, saya duk mai itu pergi mana? Sungai Petani juga kan? Sungai Petani lah, Pulau Pinang lah, Seberang Jaya lah. Jadi dia tanya, "Ustazah tak mau buat ke ceramah?" Saya kata, ceramah ni kalau orang panggil. Kalau orang tak panggil, tiba-tiba saya nak buat ceramah, siapa nak anjur saya? Saya nak pergi ceramah tang mana? Yang syoknya, orang Jitra tak panggil saya. Yang panggil orang jauh. Saya rasa orang Sungai Petani pun ada ustazah, cuma ustazah Sungai Petani dia tak panggil, dia panggil orang jauh. Walaupun dia kata orang Sungai Petani tak ada ustazah, ada aja sebenarnya. Tapi memang kita punya perangai suka panggil orang jauh. Kalau Tok Bomo kampung orang tak mau, nak cari Tok Bomo luang juga.
Oh, lagu tu. Jadi tak apalah. Jauh dekat, yang pentingnya dakwah. Nah, okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Hari ni kita live empat live. Satu ustazah punya live, satu lagi di TikTok, satu lagi di YouTube, satu lagi di Facebook. Tu dia Ustazah Jitra mai daripada Jitra nak ceramah di Sungai Petani. Tak apa, apa pun Allah dah tulis nah. Jadi alhamdulillah, tajuk yang diberi Ramadan dengan iman. Masya Allah, semua nak tunggu Ramadan, ya Allah. Semua nak tunggu Ramadan. Tetapi kita memang kena ada persiapan ilmu untuk bertemu dengan Ramadan. Kita takut tunggu Ramadan tu macam tunggu 20 tahun sudah, 30 tahun sudah. Bila kita tunggu Ramadan dulu, kita bukan kisah sangat Ramadan tu. Yang kita kisahkan raya. Betul tak mak-mak semua? Betul no? Apakah yang keluar daripada mulut mak-mak la ni? Baju raya dah tempah ke belum? Warna apa nak pakai? Anak kalut dah ibu, warna purple ibu. Dusty purple ibu. Warna putih ibu, warna hijau ibu. Ada tak kita bincang baju apa nak pakai sembahyang tarawih? Telekong apa kita nak serika malam pertama kita jumpa Ramadan? Betul tak? Saya ada jumpa ada satu kawan ni, dia kalau bulan Ramadan dia simpan habis kapet-kapet. Dia gulung kapet, dia simpan kapet, dia simpan bunga-bunga semua, dia balut bagi elok. Jadi rumah tu lapang kosong, tak ada apa kapet sebab dia nak buka hari raya. Itu perangai dulu, sayang-sayang semua. Ya Allah, termasuk ustazah juga. Lah ni kita fokus untuk persiapan Ramadan. Sebab apa? Orang yang mendapat kemuliaan Ramadan adalah orang yang menanti Ramadan. Dia duk tunggu Ramadan. Tapi kita takut tunggu tadi ni bukan dengan ilmu, maka tunggu tadi tunggu yang sia-sia. Jadi insya-Allah hari ni bila kita sembang tunggu dengan iman ni, ustazah ni sebenarnya bila nak buat ceramah, kepala ni dulu-dululah berat sangat. Sebab apa? Ustazah sibuk dengan kelas. Jadi tak bolehlah nak mic kira duk macam makan angin saja. Dia kena ada persiapan. Dia kena ada poin-poin yang kita nak sampaikan. Sebab ilmu ni bukan macam kita sembang. Dia kena ada 1, 2, 3 poin biar orang balik sekali dia buat balik ilmu. Tapi Allah semalam bila kata, semalam pun ada kelas lagi, cancel kelas ilmu tu. Sebab duk ingat apa? Aduh, esok nak ceramah awak, kursi ni duk pergi ke belakang Dia duk kostam belakang. Rasa dia macam guan kot. Dia macam guan. Awak nak habaq kita gemuk sangat kan lagu mana? Dia duk pergi tolak, pergi ke belakang. Okey, tak apa, kita tolak mai depan balik. Lepas tu jadi maknanya ustazah semalam cancel kelas ilmu. Ustazah siapa nak ikut ustazah di Facebook ustazah, fanpage ustazah Thaniah, THANIAH, ikut. Ada live tadabbur Quran pagi-pagi 6.40 pukul 7 macam itulah. Ada live ilmu pula malam tu dengan surah As-Sajadah. Ada live pula baca Yasin kalau hari Khamis malam. Ada live pula surah Al-Mu'ar hari Jumaat pagi. Ya Allah, fardu ain memang ada live saja-saja. Ada satu makcik tu kata, saya kata tengoklah fanpage ustazah. Dia kata makcik tak main Facebook. Makcik rugi makcik tak main Facebook makcik. Bukan Facebook tu suruh duk makcik duk komen apa-apa dalam tu. Pi tengok orang mengaji. Kak Ani ikut ustazah daripada lockdown hari tu. Hari ni jodoh jumpa dengan ustazah di sini. Kak Ani first time ke jumpa ustazah? Ya. Daripada lockdown tu dia duk ikut saya. Masa lockdown tu lagi banyak. Okey, tak apa. Sekarang kita nak tengok berkenaan dengan Ramadan ya. Ramadan ni semua orang duk tunggu, semua orang duk nanti. Dan kita kena tahu banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan yang istimewa dalam bulan Ramadan. Contohnya 17 Ramadan, apa yang berlaku? Nuzul Quran. Nuzul Al-Quran berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu Al-Quran daripada langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 Ramadan, malam nuzul Quran. Kemudian bulan Ramadan juga berlaku peperangan Badar, iaitu pada tahun 2 Hijrah. Ketika itu orang kafir kalah, orang kafir musyrikin kalah, orang Islam menang. Berlaku dalam peperangan Badar. Satu kemenangan untuk orang Islam berlaku dalam bulan Ramadan.
Dan juga dalam bulan Ramadan ada banyak lagi lah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam Ramadan. Contohnya penaklukan kota Mekah berlaku dalam bulan Ramadan juga. Kemudian pecahnya berhala-berhala di sekeliling Kaabah juga berlaku dalam bulan Ramadan. Tapi dalam banyak-banyak peristiwa penting berlaku dalam bulan Ramadan, kalau satu perkara saja kita tengok sudah cukup untuk memuliakan Ramadan, iaitu Al-Quran. Iaitu berlaku dalam bulan, iaitu penurunan Al-Quran, di mana Allah sebut apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan di mana diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran ni mukjizat paling besar kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan turun Quran. Kita dah tak nampak dah berkenaan dengan peperangan Badar ke, penaklukan kota Mekah ke, orang musyrikin kalah ke, tapi sebab Quran tu diturunkan dalam bulan Ramadan. Yang mana Quran tu menjadi petunjuk kepada manusia dan penjelasan berupa pembeza, petunjuk dan pembeza, iaitu yang mana benar dan yang mana palsu. Sebab Quran ni adalah satu kitab yang boleh yang menunjuk kepada manusia kebenaran dan menunjuk ke manusia kepada perkara-perkara yang pembeza, yang mana buruk, yang benar-benar, yang mana buruk. Jadi Quran itu diperlukan manusia kalau tak ada petunjuk. Macam mana? Memang habis kalau tak ada petunjuk. Macam kita lah, jumpa padam lampu, duduk dalam gelap, boleh jalan tak? Tak boleh. Kita perlukan apa? Cahaya. Cahaya tu siapa cipta? Allah. Adakah kita nampak cahaya sebab matahari? Tak. Matahari itu adalah makhluk Allah. Yang memberi cahaya bukan matahari. Yang memberi cahaya adalah Allah. Hidup kita tanpa cahaya, tanpa petunjuk Quran, kita jadi macam mana? Macam binatang. Cuba tengok manusia yang bukan Islam, apa jadi? Macam binatang. Tak kira-kira tempat anak, mak ke, ayah ke apa, semuanya sapu. Makan halal ke tak halal, semuanya ambil. Sebab tidak ada petunjuk. Dengan Islamlah kita ada cara berpakaian. Dengan Islamlah kita ada cara berkeluarga, cara berkahwin, cara berhubungan dengan jiran, dengan keluarga dan sebagainya. Itu maknanya petunjuk yang sangat besar, iaitu Al-Quran. Itu maknanya kehebatan. Jadi maknanya bila Ramadan itu mulia kerana Quran, sekarang ni kita nak masuk Ramadan, cuba tengok berapa hari lagi Ramadan? Saya dah tulis ni tadi ni. Kalau tak tulis pun tak tahu juga ni. Berapa? Ya, 23 hari lagi Ramadan. 23 hari lagi Ramadan. Maka 23 hari ni tolong tunggu dengan bermakna, dengan bernilai. 23 hari lagi Ramadan. Tunggu sungguh-sungguh. Tunggu apabila masuk je bulan Ramadan. Ramadan tu menjadi kemuliaan kepada kita, menjadikan kita mulia. Ramadan tu menjadikan kita mulia. Jadi kita nak tengok macam mana cara nak tunggu dengan sebenar-benarnya. Okey, jadi kita tengok tadi dengan peristiwa-peristiwa yang banyak bersejarah dalam Islam, segala-galanya, walau apa pun yang terjadi dalam bulan Ramadan, cukup Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan menyebabkan bulan Ramadan tu menjadi mulia. Okey, Ustazah nak, sebab Ustazah bagi tajuk iman. Apa maksud iman? Yang tu kita kena tahu. Memang kita kata puasa dengan iman. Puasa dengan iman. Jadi apa makna iman? Yang tu yang kita nak bincang. Saya tak nak tanya. Saya kira kata Ustazah ni nak ceramah, kan nak tanya. Kadang-kadang apa makna iman muslimat? Ustaz kata, cepat jawab. Betul suruh panggil Ustazah. Kan ni ceramah sendiri ya senang. Duk tanya pula dah apa itu iman, apa itu iman. Apa itu iman? Okey, tolong tulislah, sebab orang perempuan ni seronok bila mengaji, dia ada pen, dia ada kertas. Makna memang ni kaki mengaji, ni memang kaki mengaji. Memang kaki mengaji. Macam mana kita tahu? Sebab dia dah ada senjata dia. Dia tahu ni medan perang.
Medan perang, tapi dia kata ustazah jangan duk ingat kami apa phone ni bukan senjata nah. Law ni orang tulis dengan phone, orang ada iPhone, orang ada macam-macam note dalam phone. Jadi kami tak main dah pensel-pensel ni, kami jenis tulis. Kami tulis tak. Okey, tak kisah apa pun, note yang mesti kena berperang dengan senjata. Alright. Apa itu iman? Iman menurut bahasa adalah percaya dalam hati. Kita ada 207 orang dalam ustazah punya live lah. Yang lain saya tak tahu lah. Ustazah punya live ada 209 naik dah. 211 naik dah. Okey. Tolong share kawan Kawan-kawan semua kena share. Yang mana ada di Facebook tolong share. Apa makna iman kalau menurut bahasa percaya dalam hati. Tasdiq. Okey, setakat percaya dalam hati iman dah ke? Itu makna bahasa tau. Itu makna bahasa. Makna bahasa tak boleh terjemah kepada makna istilah. Tak boleh. Tak boleh kita kata, okey, makna bahasa iman itu percaya dalam hati. Okey, aku percaya bahawa Tuhan itu satu. Aku percaya Tuhan tu Allah. Allah tu, Tuhan adalah Allah. Dan Allah lah yang menjadikan kita. Allah lah apa semuanya. Percaya pada rukun iman, dah jadi settle dah iman. No. Iman menurut bahasa percaya dalam hati. Tetapi menurut istilah percaya dengan pasti. Tu dia. Percaya dengan pasti. Percaya plus ataupun campur yang patuh. Dia kena percaya, dia kena patuh. Dia kena percaya, dia kena patuh. Masya Allah, semangat ustazah luar biasa. Dia kata semoga Allah sentiasa kurniakan kesihatan. Depa tengok ustazah semangat sikit sebab hari ni berangin. Tadi Ustaz Nazih tambah kipas angin kat ustazah. Dia beralun macam tu. Walaupun kerusi ni asyik duduk ke belakang, tapi tak apa, ustazah tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Okey, suara tak pernah ada ni. Okey. Apa lagi tadi? Kalau makna bahasa percaya dalam hati. Percaya dalam hati. Kalau makna istilah percaya dengan pasti. Percaya dan patuh. Dia kena percaya dan dia kena patuh baru dia beriman. Takat dia percaya tak jadi. Dia kena patuh. Macam kita kata malam ni rumah nombor 28 dengar kata pencuri dah pangkah dah. Macam cerita Piramli tu. Dah pangkah dah nak masuk. Lepas tu kita ni, siapa dia? Rumah saya rumah 28 tu. Tak ada aku nak percaya dia kata. Jadi buat apa, dia tunggu tak? Dia tak tunggu, dia tidur. Tapi kalau orang percaya tu, dia dengan patuh, maknanya dia tunggu tu, penyapu tu depan tu. Penyapu. Dia bunyi je kunci pintu, dia buka, dia ketuk belakang penyatuk laki dia. Sebab apa? Kalau percaya, dia kena ada action. Boleh faham? Dia kena ada tindakan. Kalau takat duk percaya kata betul ke tu? Tak betul lah tu. Tak percaya lagi tu. Iman dia kena ada kepatuhan. Dia kena tunduk. Tambah lagi satu, tunduk. Percaya, patuh, tunduk. Tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tak? Kita bina ayat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya dengan pasti. Lagi apa? Patuh. Tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hak makna bahasa tadi tak boleh pakai. Tak boleh pakai sebab ni lagi banyak. Kalau kita kata percaya, orang Yahudi pun percaya. Orang Yahudi percaya yang Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul. Malah mereka menanti-nanti kedatangan Nabi. Tapi percaya mereka tak menyelamatkan mereka dari neraka. Abu Jahal malah lebih percaya dan sangat percaya yang Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Tapi dia patuh tak? Dia tak patuh. Kita sebagai orang Islam, kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya Nabi SAW adalah Rasul, kita kena patuh. Semayang, tutup aurat, haji, zakat, puasa pun tidak. Iman ke macam tu? Dah aku percaya. Kalau kata iman, dia kena patuh, dia kena tunduk, dia kena buat. Jadi kita hari ni kena cek dulu. Aku iman sampai takat mana? Adakah aku iman takat percaya? Atau apa iman aku buat sungguh? Kadang-kadang kita kata ilmu itu adalah kemuliaan. Ilmu itu adalah satu cahaya. Kita ambil berat tak pasal ilmu? Kelas mengaji pun kita tak main.
Saat ada, saat tak ada. Kita tak istiqamah dengan pengajian, maknanya bukan percaya sangat pun. Kalau percaya, kena ada action. Okey? Jadi maknanya orang yang contohnya yang dia katakan sebagai iman tu adalah al-id'an. Al-id'an. Apa al-id'an? Al-id'an artinya pasrah dan menundukkan dirinya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Al-id'an. Al-idzal ain alif nun. Al-id'an artinya dia tunduk dengan apa yang Nabi bawa. Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi suruh. Jadi Nabi suruh, dia tahu. Maknanya apa yang Nabi suruh ni adalah satu hukum-hukum yang semua orang tahu. Hukum orang tahu tu makna orang awam tahu, orang khusus tahu. Apa orang awam tahu, orang khusus tahu? Semayang semua orang tahu. Tak ada siapa orang Islam yang kata semayang tu tak wajib. Tak ada. Semua orang tahu. Orang tak semayang pun dia tahu wajib. Puasa pun dia tahu wajib. Maknanya kalau ada unsur-unsur iman, dia kena ada tunduk, dia kena percaya, dia kena tunduk kepada hukum-hukum yang Nabi bawa. Yang hukum bukan susah-susah, hukum senang-senang. Hukum yang masyhur, yang semua orang tahu. Contohnya tutup aurat, takkan nak kena tanya lagi kot. Mana dalam Quran kata tak ada pun tutup aurat? Teruk sangatlah tu. Teruk sangatlah tu. Tak ada pun dalam Quran kata semayang wajib. Teruk dah tu. Itu bukan kata iman. Dia tak tahu langsung. Kalau kita kata arak tu haram, semua orang tahu arak tu haram. Judi haram, semua orang tahu judi haram. Berzina itu haram, semua orang tahu. Orang pelacur pun tahu zina tu haram. Sebab tu dia berzina, dia sembunyi. Pasal apa dia sembunyi? Sebab dia tahu haram. Dia duduk dalam bilik berkhalwat. Awak dia tak buat depan-depan. Sebab dia tahu benda tu haram. Jadi orang tahu, ini hukum semua orang tahu, tak payah bagi tahu dah. Jadi bagi sebagai orang beriman, dia kena percaya, dia kena tunduk, dia kena patuh pada hukum yang Nabi bawa. Yang hukum tu tak susah, semua orang tahu. Ya, insya-Allah. Okey, kemudian kita tengok di sini. Kalau kita tengok kalimah syahadah. Ni kita nak cek iman ni. Kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, semua syahadah. 1 2 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Ada iman di dalam syahadah. Ada iman di dalam syahadah. Ustazah nak bagi 3 pandangan. 3 pandangan berkenaan dengan iman terhadap syahadah tu. Pada syahadah tu. Yang pertama, pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama dia kata kalimah syahadah tadi terbahagi kepada 2 bahagian. Laju je makcik-makcik kita ni menulis. Alhamdulillah. Dia nak ambil point sebenarnya. Pandangan pertama, syahadah terbagi pada 2 bahagian. Iman tu terbagi pada 2 bahagian pada kalimah syahadah tadi. Pertama, dia kena beriman dalam hati. Iman dalam hati. Maknanya dia yakin bahawa tadi kita kata apa? Sahaja aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, yang tu dia yakin dalam hati. Itu sebahagian, 1/2, 1/2 adalah di hati. Yang kedua 1/2 adalah mengucap dengan lisan. Mengucap dengan lisan. Selain pada kita yakin, percaya bahawa syahadah tadi Allah tu Tuhan, Nabi tu pesuruh Allah, dalam hati kita kena mengucap. Tadi kita dah mengucap dah tadi. Kita dah mengucap dah. Kalau dia ada dua-dua tadi, hati pun ada, mengucap pun ada, alhamdulillah ada iman di dalam. Ada iman di situ. Imannya sah. Imannya sah. Ada di situ. Orang yang beriman dalam hati tapi tak mengucap. Ada orang yang beriman dalam hati tapi tak mengucap? Ada. Kadang orang kafir kan? Orang kafir ni, dia kadang dia bukan tak percaya. Ada setengah-setengah bahagian dia kata saya percaya bahawa Tuhan tu Allah. Pernah dengar kan kadang-kadang YouTube kadang-kadang kan? Rasul Muhammad itulah Nabi, Rasul Allah. Tapi dia mengucap tak? Dia tak mengucap. Kalau ikut pandangan pertama, dia kena dua-dua. Hak hati dan mengucap.
Kalau dia tak mengucap, dia beriman dalam hati, imannya tidak sah. Dia kafir dunia akhirat. Tulis situ. Kalau dia beriman dalam hati, kena ambil poin bagi betul. Kalau dia beriman dalam hati tapi dia tak mengucap kalimah syahadah, dia kafir dunia akhirat. Ini pandangan pertama. Pandangan pertama. Maknanya percaya Allah tu Tuhan, percaya Nabi tu Rasul, tapi tak pernah mengucap, maka dia kafir, dunia pun dia kafir, akhirat pun dia kafir. Apa maksud dunia tu kafir? Maksudnya dunia tak boleh mengaku dia sebagai orang beriman, orang Islam. Kalau mati tak boleh dikuburkan di tempat kuburan orang Islam, tak boleh kahwin dengan orang Islam. Dia tidak boleh menjalani hukum-hukum Islam, tidak dipaksa menjalani hukum-hukum Islam. Akhirat ketika bertemu dengan Allah, kalau mengikut pandangan pertama ni pun bukan Islam. Bukan Islam sebab dia tak mengucap. Boleh faham tak yang pertama ni? Boleh no? Maknanya beriman dalam hati tapi tak mengucap, kafir dunia dan akhirat. Ini pandangan pertama. Ada pandangan ulama yang lain juga. Imam Ghazali dia paling risau, dia ambil yang ketiga. Saya bagi. Dia ambil yang ketiga. Sebab kita adalah saat kita tengok tapi yang pertama ni dia beriman dalam hati dah. Beriman hati tapi dia tak mengucap je. Dia tak ucap je. Bila dia tak ucap, maknanya dunia akhirat dia kafir. Okey, pandangan yang kedua. Okey, pandangan yang kedua. Mengucap kalimah syahadah syarat sahnya iman. Macam lebih kurang sama juga tadi kan? Mengucap 2 kalimah syahadah syarat sah iman. Ini nombor 2. Kalau mengucap syarat sah iman. Syarat sah iman. Orang yang beriman dalam hati dia beriman dalam hati dia, tetapi tidak mengucap dengan lidah, imannya tidak sah. Macam lebih kurang nombor 1 juga. Okey, lebih kurang nombor 1 juga. Dan dia berada dalam wilayah kafir lah. Kafir di dunia dan kafir di akhirat. Ini pandangan yang kedua sama juga. Maknanya dia tak mengucap, dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, iman dia tidak sah. Dia tetap juga kafir dunia dan akhirat. Walaupun iman dia dalam hati ada, tapi dia kena mengucap baru untuk sahkan iman dia. Itu yang kedua. Lebih kurang yang 1 juga kan? Sama jugalah, lebih kurang yang 1 juga tadi. Sebab kalau dia mengucap kalimah syahadah, baru dia diperlakukan dengan hukum-hukum Islam. Okey, yang ketiga ni, mengucap 2 kalimah syahadah adalah syarat untuk diperlakukan di dunia sebagai orang Islam. Kalau mengucap 2 kalimah syahadah, syarat untuk diperlakukan sebagai orang Islam di dunia. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak kira lah hati dia macam mana. Ni nombor 3 ni. Nombor 3 ni tak kira lah hati dia macam mana. Ni nombor 2 lagi, minta maaf. Ni nombor 2 lagi. Ni nombor 2 lagi nah. Nombor 2 belum nombor 3 lagi. Sebab mengucap 2 kali syahadah adalah syarat kepada sahnya iman. Nombor 2, nombor 3 tak bincang lagi. Jadi maknanya kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, kita tak tanya dah hati dia. Kita tak tanya dah hati dia. Di dunia dia diperlakukan dengan hukum-hukum Islam. Dia kahwin dengan orang Islam boleh. Dia boleh meninggal boleh tanam di kuburan orang Islam. Tak ada masalah. Sebab hati kita tak tahu. Kita boleh paksa hati orang, kita tak tahu. Itu nombor 2. So hati tak tengok lah, untuk mengucap saja. Kalau hak nombor 1 tadi, bahagian hati dengan dengan mengucap tu kena sama, ya. Okey, nombor 3. Nombor 3 pula, kalau dia dalam hati dia beriman, kepada Allah, tapi dia tak mengucap, di dunia dia bukan Islam, tapi di akhirat Allah anggap dia sebagai orang beriman. Iman dia sah. Nombor 3 ni. Nombor 3 ni, iman dia sah. Dia beriman dalam hati dia, tapi dia tak mengucap. Ini kita berakhlak dengan Nabi SAW lah. Abi Talib. Mengucap tak Abi Talib? Tak mengucap. Tapi Abi Talib pernah buat syair.
Yang dia katakan agama yang paling benar adalah agama anak saudaraku, iaitu agama Nabi Muhammad, agama Islam. Dan dia percaya sampai dia bela Nabi, orang kafir tak boleh buat apa kat dia. Sampai dia meninggal, baru orang kafir tindas Nabi SAW. Maknanya dalam hati dia membenarkan Islam tu, membenarkan Allah dan benarkan Nabi Muhammad tu Rasul. Cuma dia tak mengucap. Jadi Imam Ghazali kata, ulama mengambil pandangan yang ketiga ini. Atas dunia kita memang tak boleh layan dia sebagai orang Islam. Dia tak boleh kahwin dengan orang Islam, dia mati pun tak boleh tanam di perkuburan orang Islam. Tapi bila dia mati, itu urusan dia dengan Allah. Jadi kita katakan sebagai Abi Talib tu imannya diterima oleh Allah lah. Kita baik sangka, berakhlak dengan Nabi SAW. Dikatakan bahawa siksaan neraka yang paling ringan adalah siksaan kepada Abi Talib, yang mana dia tu kakinya dipakaikan dengan sandal ataupun pelapik kaki, yang dia pijak api neraka, otaknya bergelegak. Itu paling ringan, iaitu pada Abi Talib. Tapi Abi Talib meninggal tak mengucap, tapi dalam hatinya membenarkan Islam. Sebab tu kita katakan kita baik sangkalah dengan Abi Talib sebagai akhlak kita kepada Nabi SAW. So iman ni kena jaga. Macam kita macam mana? InsyaAllah kita mengucap dan kita juga membenarkan di hati. Kita nak tengok tindak tanduk kita macam mana. Supaya kita sentiasa, orang bertakwa ni dia kena sentiasa usaha nak bagi tingkat takwa dia. Dia kena bagi tingkat takwa dia. Okey. Kita tengok di sini, kita tahu bahawa keyakinan orang tu berbeza-beza. Betul tak? Orang ni percaya 10, orang ni percaya 20, orang ni percaya 30, orang ni percaya 100%. Tapi kita kena usaha untuk meningkatkan kepercayaan kita supaya iman kita tu sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ustazah nak bagi tingkatan tinggi sikit lagi, takwa. Ada 4 ciri takwa. Kita nak masuk Ramadan, kita kena usaha untuk dapatkan 4 ciri ni. Kalau tidak, Ramadan kita punah. Ramadan kita rosak. Macam berpuluh-puluh tahun kita puasa dulu. Ada orang puasa berapa kali? 40 kali lah puasa. Mana 40 tahun dah lah dia puasa. Lepas pada dia balik tu, puasa 40 kali. Ada yang 30 kali, ada yang 20 kali, ada yang baru setahun jagung puasa. Malulah kita ni berapa tahun dah. Kita berapa tahun dah jumpa Ramadan. Banyak tahun dah kan. Makan puluh tu ada lah. Betul tak? Makan puluh tu banyak. Berapa orang yang makan puluh? Angkat tangan. Maknanya bukan 5 tahun puasa ni, memang makan puluh. Makan puluh tu maknanya kena tamparan lah di muka kita. Allahu Akbar, aku buat apa selama ni? Aku buat apa selama ni? Okey, satu ustazah nak bagi tahu sebelum masuk 4 ciri tadi. Kalau kita nak puasa kita penuh dengan kemuliaan, dengan bahagia, dengan tenang, kita kena jaga 2 perkara. 4 ciri tadi, sekejap hafal lain kalau ustazah lupa 4 ciri tak masuk lagi. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Kena jaga. Kena jaga. Makcik-makcik yang mengaji, ustazah ni dah berkecimpung dalam bidang dakwah ni dengan makcik-makcik ni lama dah. Berpuluh-puluh tahun dah, 20 tahun lebih dah. Jadi ustazah pun pernah duduk sama-sama lah mengaji, dan ustazah pun memang pelajar lagi sekarang pun. Duduk sama mengaji, bergaul dengan kawan-kawan mengaji. Biasanya kita lagi banyak mengaji, kita lagi sombong dengan orang. Betul tak? Tak nak mengaku. Semua tak mengaku, kepala keras tu. Okey, kita banyak sombong. Mungkin betul lah orang sini bagus-bagus semua. Okey, alhamdulillah. Okey, macam ni. Kita banyak buruk sangka dengan manusia lah. Maksudnya sebab ustazah dulu kalau mengaji, ustazah pernah ada satu ketua kelas. Ketua kelas kutip yuran. Ni cikgu pencen. Yuran. Kalau nak kutip pun elok lah sikit muka tu kan. Kita ni dah baru mengaji seminggu. Dia takut nak main mengaji. Yuran. Awak lambat bayar yuran. Bila dia minta macam tu, saya bukan buruk sangka kat dia je tau. Saya buruk sangka kat ustaz tu sama. Saya faham tak? Sebab ketua kerajah dia mewakili guru tu.
Bila dia buat macam tu, saya akan buruk sangka dekat saya, memang saya jadi macam meluat kat ustaz tu sama. Saya harap betul-betul. Ini orang mengaji ni bukan setahun 2 tahun tau, puluh tahun. Cikgu Benjin, dia jenis, hei, tak ada duit kecil ke? RM15 dulu mengaji sebulan. Mai bagi RM20 dia keyau kat kita. Duit kecil tak ada lah. Bagi duit kecil, bagi elok, bagi cukup. Macam ni nak kutip duit yuran pun. Ya Allah ya Tuhan, ni kau ustaz lantik jadi ketua kelas. Patutnya cakap elok-elok. Sebab dia wakil pada ustaz tu. Dan mereka ni pula ada geng tau, hak senior-senior ni. Kalau kita hak baru-baru masuk mengaji, dia jeling kita siap-siap. Jangan duk jadi kat sini nah. Tak ini noh. Baguslah, alhamdulillah. Lagi berisi jadi padi, lagi berisi lagi tunduk. Jangan lagi berisi lagi tegak. Berat sangat nak tunduk pun. Tak boleh nak tegak, tunduk juga dia kot mana pun. Jadi saya nak pesan satulah. Kita satu lagi banyak mengaji, mula kita nak menghina orang ni, nak menghina orang ni macam kita tu hebat sangat kan. Allah, kalau kutip yuran pun tak payah nak jegih orang sikit, orang bayar lah. Kan, tak ada jegih sangat lah kan. Keyau kita macam apa. Lepas tu kita pun rasa macam malas nak pergi mengaji dah. Bukan malas pasal apa, pasal kalau kita tersilap parking tempat ustaz, saya pernah kena jugalah. Orang baru tak tahu depan pagar tu ustaz punya parking. Kita parking, dia keyau dalam kelas. Siapa parking kat depan? Tu tempat ustaz. Malu nak panggil tu. Malu nak panggil. Jadi dia kata, kita tak boleh buat macam tu. Kita habaklah parking tu tempat ustaz, mungkin orang baru ke, boleh minta tolong ubah tak? Cakap macam tu lah. Ni saya nak beritahu ni, nak dengar tak? Dua benda ni, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, kena cantik. Baru puasa kita mulia. Baru kita dapat kemuliaan puasa. Mungkin tahun-tahun sebelum ni kita tak perasan. Tahun ni kita bagi jadi elok. Dengan Allah tak susah hubungan dengan Allah. Allah ni senang. Sembahyang, puasa, tutup aurat, zakat. Okey, settle. Pergi cari ilmu je. Tapi yang susah dengan siapa? Manusia. Sebab kita ada nafsu amarah bisuk. Kita dengki ada. Marah ada. Benci ada. Lagi apa lagi? Apa lagi? Buruk sangka pun ada. Sombong lagi ada. Ada tak semua tu? Ada. Kalau hang cakap aku pun boleh cakap hang juga. Hang ingat aku siapa? Hang boleh riau kat aku. Awak ingat aku tak ada duit sangat ke? Aku lempak 50 lagi, hang minta 15 kan? Hang minta duit kecil dah, aku bagi semua kat hang. Contoh. Ustazah ni kalau tak tahu suka berlakon lah. Minta maaf lah. Memang ustazah suka berlakon. Tinggal dia pun tak panggil jadi pelakon je. Pasal tak masuk TV. Ustaz Jafri pun dia pun panggil berlakon. Kalau saya masuk TV, dia pun panggil berlakon. Sembang je, melawak je. Tak ada kerja orang nak berlakon. Berlakon kan nak murid je lah. Jadi dia macam ni. Kita memang ada potensi nak marah. Memang nak benci, nak meluat semua ada. Tapi kita perang dengan nafsu kita. Aku boleh marah, tapi aku tak mau marah. Kalau aku marah, hubungan aku dengan manusia dah rosak di situ. Ni awak suka nak jatuh tak? Hak ni pun satu, dia kan bukan reti pakai. Sampai bertahun-tahun ceramah dia tak reti pakai. Dia kira nak melorah jatuh. Faham tak? Jadi maknanya hubungan dengan manusia, contohnya ada orang kata kat kita, Kak-tipah dengar kata mereka duk canang di kedai Kak Tipah, di kedai Pak Mat tu, punya kata kat anak Kak Tipah. Kak Tipah ni depa kata apa? Dia nak tahu juga depa kata apa. Depa katalah A B C semua. Masa tu Kak Tipah nak buat macam mana? Kak Tipah nak puasa dengan elok tak Kak Tipah? Kak Tipah nak puasa dengan kemuliaan ke? Kalau Kak Tipah nak puasa dengan kemuliaan, Kak Tipah kata apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kalau tak hafal lagi, pergi Google. Doa musibah. Doa musibah.
Dia ada satu set terus. Lepas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Semoga Allah gantikan pahala ni, ganjarkan pahala kepada musibah ni, dan Allah gantikan yang lebih baik. Ya Allah, urut dada, murahkan rezeki dia ya Allah. Mampu tak? Kau mampu? Kau mampu? Kau mampu ke? Dia kata bukan sikit tau, sekampung canang. Tapi sebab kita nak lawan dengan nafsu kita, ya Allah, memang dia kata dekat aku, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, murahkan rezeki dia ya Allah. Semoga bila dia murah rezeki dia tak kata dah kat aku, bagi dia tenang ya Allah. Semoga supaya dia tenang, dia tak kacau dah aku. Ya Allah, mana nak cari orang macam tu? Kau ada kawan? Kawan kau mengumpat, kawan kau mengumpat, lemah. Kawan kau lemah, kawan kau kena kata astagfirullah, baru betul. Boleh tak? Boleh tak? Sebab hubungan kita dengan manusia, kita tak boleh mencarut dia, kita tak boleh maki dia, kita tak boleh kata yang buruk-buruk dekat dia. Itu hubungan dengan manusia yang orang terlepas pandang. Yang kita kata apa? Hang kata kat aku 10, 100 aku boleh kata kat hang. Hang jaga, hang jaga. Tak jumpa tak apa, hang jumpa dengan aku, hang siap. Tak usah duk puasa lah makcik. Buat letih lah. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun puasa sama. Tahun ni no, tahun ni tak. Tahun ni pujuk hati, pujuk hati kita. Siapa kata kat kita, kita balas dengan do. Mampu? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau kita sakit, Ustazah duk tengok selalu dekat live Ustazah kan, bila ada kena COVID, tolonglah doakan saya Ustazah, tolonglah doa kawan-kawan, anak saya sakit, dia kena COVID, suami saya kena COVID. Ustazah bagi petua, jangan minta dekat makhluk. Makhluk tu pun dia minta ke Allah. Kenapa tak direct dekat Allah? Sebab Nabi SAW kata apa? Kalau kita berdoa dengan orang yang ada masalah dengan kita, dia buat tahana kat kita lah. Orang Kedah kata tahana kan, buat tahana, buat macam-macam, marah kat kita, dia masalah dengan kita. Kita kata orang yang bermasalah lah dengan kita, doa dekat dia, jangan habaq dekat dia, doa di belakang dia. Kita doa dekat dia, doa tu akan diaminkan oleh malaikat, kita dapat dulu. Faham tak? Kita dapat dulu. Masalahnya kita perut hijau. Hang dah kata kat aku, takkan aku nak doa kat hang. Lah ni, kita anak tak sihat, suami tak sihat, kena COVID, sakit, cacar marpah dah ni. Dah runsing ni, aku tak tahu siapa lagi aku nak cari ni suruh doa kat aku ni. Lalat terjah kat live Ustazah. Tak tahu nak buat macam mana dah. Bangkit tengah malam, aku ingat dia ni pernah maki aku satu hari tu ni, dan aku memang geram kat dia. Tunggu hang malam ni aku doa kat hang. Bangkit tengah malam, ya Allah, jangan doa kita sihat, doa kat dia sihat. Bagi dia sihat ya Allah. Si Fulan bin Sefulan ni memang selalu buat masalah dekat aku. Kata tak berhenti, syukur tu. Sebab tu point dia untuk Allah bagi hadiah kat kita, supaya didik hati kita. Bagi dia sihat, keluarga dia sihat. Guna ni lah pula, tak tahu nak guna dah. Bagi dia sihat, keluarga dia sihat. Bagi dia bahagia, dia tak terkena COVID. Amin. Siapa dapat dulu? Kita dapat dulu. Tak payah minta doa dekat orang, kita sendiri doa. Tapi doa dekat orang yang ada masalah dengan kita, apa susahnya? Tahu tak, semalam saya tak tahu nak mengajak apa ni hari ni. Saya jadi kelang kabut dah, pasal saya lebih kelas dah pukul 10 lebih, 10.40 ke pukul 11 saya habis kelas.
Allah isu nak ceramah, ya Allah, pening kepalanya nak mengajar apa, tajuk pandai sangat pergi bagi. Lepas saya kata tak apalah, nak tidur masih tak mau berat kepala, saya nak tidur. Saya bangkit awal pagi tadi sebelum subuh. Ya Allah, saya tahu si Pulan ni memang mengatakan kat saya. Saya nak cari point dah ni. Saya tahu dia mengatakan kat saya, dia duk intip ustazah punya kelemahan. Dia memang intip. Kalau ustazah buat bengkel solat, kita pi ke? Tak usah pi lah. Kalau saya tak pi. Tengok perangai dia, hak baru punya bengkel solat ni. Dia memang perangai dia macam tu. Dia memang perangai dia macam tu. Jadi aku lempak pula lagi benda ni. Lepas tu ustazah bangkit, saya kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, sebut nama dia. Bagi dia lapang, bagi dia mudah urusan, bagi dia murah rezeki, ya Allah. Saya sebut nama. Bagi dia mudah semua urusan dia, sihat keluarga dia, ya Allah. Amin. Saya lapang terus. Saya ringan semua berat kepada saya. Betul tak Nabi kata? Betul. Kalau betul, kenapa tak cari musuh untuk kita berdoa? Kenapa nak kena merintih doa dekat orang lain? Ini satu tips yang kita kena. Ada musuh tak ni? Sekali doa abang tak ada, makcik tak ada, makcik baik dengan semua orang. Makcik tak ada, makcik tak berkeling orang. Bukan suruh berkeling. Kita duk saja ni orang dengki. Betul tak? Duk saja ni orang dengki. Biar kalau abang kata ada kakak tu duk kata dekat ni, ya ke? Alhamdulillah. Esok hantar dia. Sebab apa? Kalau tak ada hang, doa aku tak mustajab. Bodohnya kita ni ikut syaitan. Syaitan ni dia akan suruh kita, dia akan tekan kita, suruh marah dekat dia. Sebab apa? Seronoklah. Bila kita marah, berlaku lagi permusuhan, berlaku lagi dosa, berlaku lagi tambah lagi. Jadi doa dah tak mustajab, bergaduh pula. Allahu Akbar. Nah, boleh faham tak? Boleh faham no? So kita ni ada Allah. Pernah tak kita panggil Allah dengan manja? Pernah ke? Alhamdulillah. Selalu kita doa dekat Allah, ya Allah, ya Tuhanku, menangis macam tu je. Kita panggil orang yang merayu lebih sangat. Kak, tolonglah saya, Kak. Doalah kat saya, Kak. Tolonglah saya, Kak. Kenapa kita tak bangkit malam, kita merayu dekat Allah? Allah, Allah, oh Allah, Allah, oh Allah, Allah. Cuba kita buat macam tu. Sebab Allah nak dengar suara kita. Kenapa kita tak bangkit malam, kita panggil Allah? Macam kita panggil mak kita tu. Masa kita sakit, mak, sakit mak, mak, sakit mak, tak tahan, mak, tak tahan. Kenapa kita tak bangkit malam, kita panggil Allah macam tu? Allah, tolonglah ya Allah. Kami semua sakit, kami tak tahan dah ni, ya Allah. Allah tolonglah, Allah tolonglah. Allah tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Allah tolong, kami tak tahan, Allah. Ya Allah, tolong tengok aku ya Allah. Dosaku banyak ya Allah, sebab itulah aku selalu ditimpa dengan musibah. Allah tolong ya Allah. Kadang-kadang kita rasa malu dekat diri kita sendiri. Kita mengharapkan makhluk daripada mengharapkan Allah. Ya? Kita kena panggil sampai kita merintih kepada Allah. Itu yang kurangnya kita bila dengan Allah. Bukan mata kita buta, tapi hati kita buta. Allah begitu dekat dengan kita, kita masih buta lagi hati kita. Mencari yang lain daripada Allah. Yang orang tu pun mengharap kepada Allah. Sebab itulah Ustazah pesan, pertamanya hubungan kita dengan Allah, keduanya hubungan kita dengan manusia. Jangan sampai keluar perkataan buruk dekat orang. Jangan sampai maki orang walaupun kita memang layak nak maki dia. Sebab dia pijak kita, dia hina kita, dia fitnah kita, dia buka aib kita. Memang kita layak marah dia. Tapi kita tak mau. Kita tak pilih yang tu. Sebab kita nak hubungan kita dengan manusia, tak ada satu orang pun yang kita musuh. Kadang-kadang dengan jiran kita, kita cakap derah kenen dia. Kita cakap derah bagi dia dengar. Kita kenen dia. Kita kenen menantu kita. Kenen, faham kenen? Kenen. Perli. Orang Penang kata kenen. Kalau orang Kedah panggil apa?
Canon juga. Kita bukan Canon macam tu ke? Tak, Canon juga no. Canon tu bagi jumpa jodoh. Dia Canon aku dengan dia. Dia Canon aku dengan orang tu. Okey, jadi maknanya kita tak boleh, kita tak mau perli-perli orang, kita tak mau bagi orang sakit hati dengan lidah kita. Kita tak mau guna lisan kita untuk menyakiti hati orang, tapi kita doakan orang. Boleh ya? Kita doakan orang. Jangan sekali-kali keluar perkataan yang tak elok. Okey, insya-Allah saya bagi 4 ciri. 4 ciri orang bertakwa, 4 sifat orang bertakwa. Alhamdulillah ramai dah yang menonton. Ustazah pun dah naik 364 dah ni. Alhamdulillah. Ini live. Kalau depa share, view dia boleh naik 1000 lagi. Sebab yang ni yang live dengan Ustazah. Tapi yang depa share ada orang tengok pula kat depa. Satgi bila Ustazah tutup video ni baru Ustazah tahu berapa ribu yang tengok. Sebab kita benda-benda macam ni kita kena sampaikan kepada orang. Sebab kita duk sibuk Ramadan tapi tak berubah perangai. Ustazah perhati, lagi banyak mengaji, lagi jahat mulut dia. Ni kata orang apa, kata kat diri sendiri jugalah kan. Lagi banyak mengaji, mulut dia lagi jahat. Dia dengan Allah tak ada masalah. Kan kita pun nak berani pula. Okey, dia dengan Allah tak ada masalah. Dia memang kaki semayang. Dia memang kaki puasa. Dia memang kaki baca Quran. Tak payah habang lah berapa kali dia khatam sebulan. Ada satu perempuan ni, Nabi Muhammad SAW, bila ada orang beritahu kepada Rasulullah, dia memang kaki semayang malam, dia memang kaki puasa sunat, dia memang kaki mengaji Quran. Dia habaq kat Nabi, dia kata dia ni memang ahli syurga. Nabi kata apa? Perempuan ni tak ada benda baik dekat dia. Orang terkejut ni. Main mengaji tiap-tiap minggu ni. Beg dia macam-macam jenis. Hak pergi Kelantan buat balik masa rumah dengan Cik Kiah dia beli. Pergi Padang Besar dia beli. Hak anak dia balik Kuala Lumpur pun dia bagi kat dia pakai. Hak orang bagi beg kenduri pun dia pakai ke. Main mengaji, buat Quran. Dia mengaji tak kira. Rajin. Tapi Nabi kata perempuan ni tak ada benda baik kat dia. Dia ahli neraka. Mulut lidah dia suka bagi sakit hati jiran-jiran dia. Kadang-kadang jiran tanya, Kak apa? Elok ada bunga cik baru beli hari tu ni. Singgah Johor dekat apa yang hitam. Elok pun. Kalau hang tok ke tepi pintu hang sebiji macam tepi aren tandas aku tengok. Suka hati hang lo dia. Dia jenis mulut dia macam tu tau. Lepas tu dia pergi rumah kawan tu, dia tengok kali dia balik mai kata, ya Allah ya Tuhan, punya penuh pokok bunga dalam ruang tamu dia serupa aku tengok galeri dah. Orang nak bagi elok rumah ni, orang berbunga sikit-sikit ni, hujung ni dia bubuh sampai semua aku tengok. Dia pergi mengata Kak Munah pergi cerita kat kawan tu. Mulut lidah mengata orang. Nabi kata jenis ni tak masuk syurga. Dia ahli neraka. Nak tak jadi macam tu? Tak mau. Tak usah duk komen lah. Menantu orang putih ke hitam ke, tua ke muda, tak usah duk komen. Dulu ni jenis masuk tengok pelamin tu. Pelamin kecil, pelamin besar. Rumah kita elok lagi tu. Rumah dia jual elok. Hak orang semua semedang tak elok. Hak dia je elok. Jadi macam ni ya. Kita kalau kita ada masalah dengan orang, confirm bukan orang ahli syurga. Confirm neraka. Kalau nak bertakwa, dia tak ada ciri takwa. Sebab dia ada masalah dengan orang. InsyaAllah hari ni, lepas ni, jangan buruk sangka dekat orang. Jangan kata apa ke orang. Jangan komen apa ke orang. Orang tu suka warna merah, baik-baik kat dia lah. Dia boleh kata pula sama net hijau dengan kita punya tirai. Baju raya apa tau? Ya Allah, baik-baik kat dia. Dia pun suka warna hijau. Yang kita kalau nak kena komen orang pasal mulut tu, kalau jenis tak komen, dia tak boleh duduk diam. Lepas ni tak mau dah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hubungan kita dengan siapa? Mak ayah. Mak ayah. Alangkah cantiknya anak yang sentiasa tanya khabar mak ayah.
Ya, yang sentiasa berhubungan dengan mak ayah. Kadang-kadang ni kita sebagai mak kadang kecil hati juga anak tu sejak menikah tu kurang sikit tanya abang kita. Kan? Jadi kurang tanya abang. Jadi anak-anak ni kita pesan selalulah tanya abang mak ayah, bawa hadiah. Susah dah zaman lah ni. Kadang-kadang mak tu membodohkan anak, anak membodohkan mak. Bodohlah mak ni. Bahasa bodoh tu dah jadi biasa sekarang ni. Betul tak? Saya pernah tengok dalam TikTok. Sial lah ibu ni. Dia kata sial, mak dia gelak. Mak dia gelak. Mak dia kata, babi. Semua saya minta maaf terkeluar dia gelak. Sebab nak berlakon. Ada semua. Dialog orang tu, dialog dia kata dekat anak dia. Sebab dia terkejut. Anak dia bagi dia terkejut. Jadi dia terkelak terus perkataan tu kepada anak dia. Anak dia gelak. Buat video. Sekarang ni, dunia sekarang, dia ajak kita supaya cakap yang tak elok di media sosial. Bila kita cakap macam tu, satu lawak yang diterima pakai. Kawan-kawan, bila melawak dengan kawan, dia kena keluar perkataan BABI tu baru lawak. SIAL tu baru lawak. BODOH tu baru lawak. Bila kata hak tu pakai lawan gelak. Kalau tak kata yang tu tak boleh gelak. Lepas tu dia ajak apa? Komen negatif dekat orang punya status. Orang tu punya urusan, inilah manusia kepala ulang. Inilah apa ni manusia yang bertopengkan syaitan. Rupanya zaman sekarang dia ajak kita untuk kata yang tak elok pada orang lain. Memang hilanglah takwa tu. Hilang dah. Jadi kita kena jaga yang tu, insya-Allah nah. Okey, satu lagi ustazah pesan juga untuk diri ustazah juga. Kita semua akan mati, betul tak? Kita semua akan mati. Tapi kita tahu tak bila kita nak mati? Kita tak tahu. Jadi kalau kita tak tahu, kita kena bersedia setiap saat. Jangan kita buat maksiat walaupun dalam masa 2 minit. Kita takut dalam masa 2 minit itulah Allah ambil nyawa kita. Bila Allah ambil nyawa kita, kita orang mengaji, kita orang semayang, kita orang baca Quran. Tapi dalam masa 2 minit tu kita mengumpat orang. Tak pernah mengumpat. Hari tu kita mengumpat. Tengah mengumpat, Allah ambil nyawa kita. Maka dekat akhirat esok, manusia dekat akhirat dia ulang-ulang sebut, dia ni mati dulu mengumpat. Malu tak? Malu. Dia tok imam, dia sembahyang, dia mengaji, tapi dia buat satu dosa. Tengok telefon, video lucah ataupun tengok aurat orang, tengah tengok tu mati. Dekat akhirat esok, Allah akan ulang-ulang, orang akan sebut, dia ni mati dulu tengok video lucah. Dia ni mati dulu atas dunia tengok video lucah. Ada satu budak perempuan ni di Qatar. Dia nak kahwin. Dia nak kahwin. Bila dia dah make up siap semua dia, masuk azan. Dia nak semayang, nak buka lah make up dah tebal dah ni. Dia nak buka make up, mak dia tak bagi. Mak dia kata jangan buka satgi orang mai. Sebab nak sampai dah ni, pengantin nak sampai. Dia kata tak mau mak, saya dah masuk dah waktu saya nak semayang. Saya kena buka make up ni. Mak dia punya berkeras tak bagi dia buka. Mak dia marah sebab dia buka juga make up dia. Dia ambil wuduk, mak dia tutup pintu. Mak dia kata ni anak yang tak taat pada aku. Dia ambil wuduk dengan begitu khusyuk, dengan begitu sempurna. Dia sembahyang dengan begitu khusyuk. Dia sujud lama, dia mati dalam sujud. Masya Allah. Allah kata apa? Manusia nak dia jadi pengantin di dunia. Allah nak dia jadi bidadari syurga. Manusia nak dia make up di dunia. Allah nak dia wuduk atas dunia. So kita kena jaga tau. Kita kena jaga. Jangan sekali-sekali try buat dosa. Takut masa buat dosa tu kita mati. Sangat takut. Okey, 4 ciri orang bertakwa. 4 ciri orang bertakwa. Kita habis pukul apa ni? Sebelah ya. Yang pertamanya takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan kata Allah kita nampak tak? Kita tak nampak kan? Walaupun duduk depan orang ke, di belakang orang ke, kita tetap takut pada Allah. Tak buat maksiat. Kita tak buat maksiat.
Kita akan takut. Bila kita duduk bersendirian pun kita takut. Walaupun kita sembahyang, tangan dalam telekung pun kita takut pada Allah. Kita tetap meletakkan tangan yang betul, tempat yang betul, jari yang betul, kaki yang betul. Sebab apa? Kita takut Allah duk pandang kita. Sebab dalam Islam ni dia ada ihsan. Ihsan ni macam mana? Ihsan ni an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ibadat seolah-olah kita dapat melihat Allah. Itu ihsan. Kalau kita tak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah itu melihat kita, pasti melihat kita. Jadi, walaupun seorang, walaupun duduk beramai, kita buat ibadat seolah-olah Allah melihat kita. Betul ke kita ada rasa ihsan ni? Nak tanya. Cuba kita cek. Kita nak mai hari ni, kita mandi dulu tak? Ada mengaku tak mandi. Mandi tak? Mandi. Gosok gigi tak? Gosok gigi. Cari baju yang terbaik, serika siap-siap, betul tak? Ambil tudung, iron siap-siap, pakai cantik-cantik, wangi, perfume. Kalau kita sembahyang, kalau betul anta'budallaha ka'annaka tarahu, kalau kita betul-betul kita ibadat sebagaimana Allah, seolah-olah Allah, kita melihat Allah, kita perfumekan pakaian sembahyang kita. Pakai perfume dah nak sembahyang di rumah? Tak kan? Lepas ni pakai. Ada orang dia perfume tak boleh pakai perfume, haram. Di rumah boleh pakai. Pakai wangi. Sebab kita seolah-olah Allah, kita melihat Allah. Kalau kita tak melihat Allah, Allah melihat kita. Pasti Allah melihat kita. Telekung kita sebulan baru tukar. Kedot piang. Tapi masa nak mai jumpa orang, serika tak? Serika. Pasal kita nampak orang. Allah ni seolah-olah kita nampak Allah. Iman kita tu tak kuat lagi. Jadi, masa nak sembahyang, tolong sediakan sejadah yang cantik, telekung yang habis baik, basuhlah 2 hari sekali ke sehari sekali. Tak kisah, yang pentingnya baju pun kita pakai sehari sekali. Takkan dengan Allah kita nak pakai sampai seminggu baru nak basuh. Maknanya kita pakai telekung yang cantik, yang wangi, perfume bagi cantik, pakai bedak bagi elok ni nak semayang jumpa dengan Allah ni. Sebab nak ada ihsan. Nak rasa ihsan. Kalau puasa pun sama, kalau sembahyang pun sama. Paling cantik kalau dengan orang cantik, dengan Allah paling cantik. Nak beli telekung yang bling-bling ke, yang rapor-rapon ke, yang apa ke, beli. Tapi bukan pakai di masjid, pakai di rumah. Sebab aku nak Allah tengok aku cantik. Sebab aku dapat seolah-olah aku melihat Allah dan Allah melihat aku. Maka kita pesan kat suami kita, abang, semayang hari ni abang perfume. Dia punya songkok dia kita tolong basuh, baju dia kita tolong gosok. Jadi isteri misali, suami pakai pakaian sembahyang yang kemat, yang dah di-iron, yang dah diletak tepi khas untuk sembahyang. Sebab kita nak jadi isteri yang solehah, nak suami kita jumpa Allah dalam keadaan elok, sebab nak ihsan. Allah, boleh tak lepas ni? Boleh nak? So bulan Ramadan ni, tolong sediakan telekung yang cantik-cantik nak sembahyang tarawih, nak sembahyang maghrib. Kata Dr. Zulkifli, Datuk Dr. Zulkifli, dia kata bulan Ramadan 20 minit jangan masak dah. Biasanya kita 20 minit tu lah nak menomeh lah, nak apa segala kan. Jangan masak dah 20 minit tu. Berhenti masak. Duduk ramai-ramai, baca satu hadis satu hari. Satu ayat tafsir ke tak kisah. Tapi lepas ni kita pergi beli buku hadis, kita baca satu hadis satu hari. Tak pernah buat, tak apa, kita buat tahun ni. Sebab kita nak meraihkan Ramadan, nak menanti kemuliaan Ramadan, nak dapat kemuliaan Ramadan. So 20 minit lagi, 15 minit ke, nak buka puasa, stop. Pukul 7 stop dah, tak payah masak dah.
Duduk ramai-ramai dengan suami saja pun tak apa, dengan anak seorang pun tak apa, kita baca hadis. Lepas tu habis dah baca hadis, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masuk jam maghrib, kita pun baca doa dan baca apa-apa doa mustajab ketika berbuka puasa. Ambil 20 minit untuk buka puasa. Dr. Zulkifli kata tak apa, 20 minit makan dengan tenang. Makan dengan tenang. Makan elok-elok semua dengan tenang. Habis makan, jangan tinggal semayang berjemaah maghrib. Ajak suami semayang sama. Dapat buat 30 hari yang ni pun alhamdulillah, insya-Allah. Mungkin sebelum ni kita sibuk dekat dapur, duk goreng tu goreng ni. Lepas tu kita bangkit imsak tapi tak bersahur. Kita dah masuk waktu duk bergoreng lagi, tak buka puasa, tak bersegera buka puasa. Tinggal pula waktu-waktu mustajab berbuka puasa. Jadi kita rugi. Okey, pertamanya takut kepada Allah ya. Okey, takut kepada Allah tadi dengan cara apa? Caranya kena rasa ihsan. Kena rasa ihsan. Ramai dah orang tengok, dah 400 lebih dah. Alhamdulillah. Syukur ya, kuliah duha hari ni masing-masing dapat pahala lah. Yang menganjurkan kuliah di dataran ilmu Al-Taqwa ni pun beroleh pahala. Siapa saja yang berusaha, insya-Allah ya. Yang share pun dapat pahala, yang menganjurkan pun dapat pahala. Okey, yang kedua, mengamalkan apa yang diutuskan oleh Rasulullah kepada umat manusia. Mengutus 471, masya-Allah. Depa duk kira, depa beritahu 471 dah ustazah. Mengamalkan apa yang diutuskan oleh Rasulullah kepada umat manusia. Apa yang Nabi utuskan? Apa saja yang Nabi utuskan? Melalui hadis. Tu kena baca hadis. Tak baca hadis mana kita tahu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca hadis, tengok Nabi suruh buat apa? Berkata baik. Nabi kata apa? Tinggalkan benda-benda yang tidak bermanfaat. Nabi kata apa? Niat itu lebih baik daripada amalan. Apa yang Nabi sebut, kita amalkan. Jadi kita kena baca hadis. Pergilah beli hadis 40 ke, ada sebenarnya hadis 50 pun ada. Hadis 40 ke, hadis apa, baca sehari. Tak usah ulas banyak kalau tak erti. Baca hak dalam tu saja tulis. Insya-Allah. Kita pun sama juga. Mak main mengaji, anak-anak tak main mengaji. Jadi mereka tak faham, betul tak? Sudahnya mak je yang dapat, bapak je yang dapat, anak menantu tak dapat. Kita kena usahalah, insya-Allah. Kita duk post kat depa, share dalam WhatsApp pun depa tengok pun. Mak tu berialah duk post. Lepas tu buat senarai tu, siapa dah baca, siapa dah tengok, write. 2-3 hari depa write, lepas tu depa tak write dah. Hai, budak-budak ni tak tengok ke yang kita duk post ni? Jadi macam mana nak buat? Buatlah macam mana kaedah Zoom kalau ni, macam-macam kaedah. Anak duk KL seorang, Kelantan seorang, Johor seorang. Jadi nak buat macam mana? Zoom. 20 minit lagi abang kat depan nak buka puasa, siapa pun jangan masak dah nak. Kalau hampa tak mau nak susah masak, hampa pergi beli. Hampa pergi cari siapa yang hampa nampak macam beriman, bertakwa tu, hampa pergi belilah lauk dia. Boleh tolong ekonomi orang tu sama. Tapi hampa bagi masa 20 minit untuk ibu dengan ayah nak baca hadis kat hampa. InsyaAllah. Boleh tak? Boleh no? Cucu ke apa ke yang ada. Pergi balik lepas ni, pergi cari kitab. InsyaAllah ya. Okey. Nombor 3, redha. Kalau ada ciri-ciri ni memang betul lah dia bertakwa ya. Okey, redha. Apa maksud redha? Allah bagi kat kita apa pun kita redha. Apa maksud redha? Artinya setuju. Allah bagi kita sakit pun kita redha. Tak jadi macam gelabah. Allah nak buat macam mana ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa tak apa doanya kau gina, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni, Nabi kahwin dengan dia sebab suami dia meninggal. Masa suami dia meninggal, dia kata siapalah nak ganti suami dia. Suami dia paling baik manusia ketika itu di Mekah. Di Madinah ke di Mekah? Di Madinah. Ketika itu dia kata tak ada siapa boleh ganti dia yang paling baik. Tengok Nabi yang minang dia. Sebab dia baca Allahumma ajurni
fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah gantikan yang lebih baik daripada apa yang aku dapat ni, daripada musibah ni. So kita kalau kena pisau ke kenapa, baca doa tu, Allah gantikan lebih baik. Percaya dah, apa yang Allah bagi dekat kita ni nampak macam susah, macam sakit, macam sedih, macam payah, macam sempit kan. Percaya dah, lepas ni kita bahagia. Mesti bahagia, betul tak? Setiap ujian Allah bagi ada sinarnya di hujung. Tapi kita ni gopoh nak tengok lala ni. Sabar sikit. Allah dia bagi dalam bentuk susah sebab dia nak ajak kita, nak bagi motivasi kat kita. Yang ke depan tu, Masya Allah, saya memang rasa apa yang Allah bagi kat saya ujian-ujian memang ada sinar, memang ada kebahagiaan, memang ada kebaikan selepasnya. Jangan pernah mengeluh. Redha. Meniaga hari tu dapat sikit saja, tak untung banyak, redha. Walaupun untung dia RM10 saja, redha. Kalau berkat RM10 pun baik. Kalau tak berkat, dapat RM1,000 pun tak baik. Kita nak berkat, bukan nak nilai. Bukan kita nak nilai. Buat apa kita tengok orang kaya, kayanya, cantiknya rumah dia, ya Allah seronoknya jadi orang kaya. Dia bukan senang pun. Dia tak pernah cukup. Kalau redha, RM10 pun cukup. Tak payah jadi orang kaya. Orang susah pun tak apa. Allah bagi jadi kita setara ni pun dah syukur. Sebab kita cukup. Tak payah duk kena cuba tengok orang kaya. Dekat IG, dekat Instagram, dekat TikTok, dia dah tunjuk kekayaan dia. Dia tunjuk dia pakai kereta apa, dia tunjuk dia pergi shopping baju berapa belas ribu, dia tunjuk dia beli rumah berapa biji. Pasal dia tak pernah cukup. Dia kena tunjuk ke orang. Kita tak payah dengki dekat dia. Kita tengok dia bahagia, kita doa. Kita tengok dia kaya, ya Allah bagi kat dia kebahagiaan, ya Allah. Ya Allah bagi kat dia ketenangan, ya Allah. Nak jadi orang takwa kan? Jangan kata ya Allah lingkupkan perniagaan dia. Sakit hati sangat aku tengok 2-3 hari ni tengok dia tu. Ada lah orang dengki kat dia, buat sihir ke apa ke. Tengok panggil, tengok. Lagu mana ni? Jadi tak boleh. Dia kena redha. Okey, apa yang Allah bagi dekat kita, redha. Jangan banyak-banyak bunyi, redha saja. Apa saja yang datang daripada Allah, dia tak tengok sikit atau banyak. Perangai orang redha ni macam tu. Kalau mai pada Allah, dia tak tengok sikit banyak. Alhamdulillah. Lah ni ada kan yang jenis nak pergi Mekah, tengok cancel flight. Kena COVID, tak boleh nak pergi. Sampai ada yang berguling-guling. Sebab dia dah bagi tahu habis dah ke orang kata dia nak pergi. Tak tahu agensi cancel flight. Tak boleh pergi. Menangis-nangis dekat airport. Belum sampai dekat Mekah lagi dah kalah dah. Kita kena kata apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bagi yang terbaik. Nak buat macam mana? Tak boleh pergi, tu ada sebab. Syukur ya Allah, aku syukur ya Allah, aku redha. Aku nak jadi orang bertakwa, aku kena redha. Aku redha ya Allah, tak kisah. Pergi tak pergi sama aja. Niat aku dah sampai dah. Niat tahu tak? Niat tu lebih bernilai daripada perbuatan. Niat nak pergi tu dah sampai dah. Cuma Allah tak sampaikan dia aja. Allahu Akbar. Nombor 4, bersiap sedia untuk kembali kepada Allah. Bersiap sedia untuk kembali kepada Allah. Itu adalah ciri yang keempat orang yang bertakwa. Dia nak kembali kepada Allah tu, dia dah siap dah. Dia kena betulkan akidah dia, dia kena tambahkan ilmu amal ibadah dia kena pergi mengaji, menuntut ilmu. Dia siap. Dia tak mau mengumpat orang. Sebab kalau dia mengumpat orang, dia jatuh neraka. Jadi dia tak mau sangkut dengan orang. Aku kena siap, aku akhirat. Hang buat pergi macam mana pun, aku doa. Aku tetap doa dekat hang. Buat pergi apa pun aku tetap doa dekat hang. Ada satu kisah ni, kalau siapa pernah tengok dulu ESQ, Dr. Ari Ginaja Agustian, pernah dengar tak? ESQ yang program menangis kalau doa tu kan, TV3 ke dulu ni, ke Al-Hijrah dulu kan. Pak Ari ni dia ada satu bangunan 165 di Indonesia, di Jakarta, Indonesia.
Bangunan 165, tinggi sangat. Dia buat masjid di atas puncak tu. Saya pernah sampai. Saya ikut ESQ, saya pernah sampai di masjid tu. Masjid tertinggi lah kiranya. Dia tu dulu pensyarah je, biasa je, pensyarah biasa saja. Tapi dia memang lawa lah, handsome, ada segala-galanya. Isteri dia pula tu orang TV, pengacara TV, segak lah. Ada anak 3 orang, harta semua dia ada. Tiba-tiba Allah tarik. Itu saya kata, setiap benda yang berlaku ada hikmah. Allah tarik kekayaan tu, dia jatuh sebab isteri dia minta cerai, ambil 3 orang anak dia, buat lari. Orang yang sedang bahagia tadi, yang harta banyak tadi, terus jatuh. Orang menangis 7 bulan, dia menangis 10 tahun. Sebab mengenangkan anak-anak dia dah tak ada, isteri yang cantik dah tak ada, dia dah jatuh. Kemudian dia bangkit semula. Seorang pensyarah saja boleh buat bangunan yang tinggi dan ada masjid di atas tu. Tinggi, memang tinggi, saya tak tahu berapa tingkat, saya tak ingat, sampai kami dah naik dah solat di atas tu. Apa kunci dia? Dia redha dengan kejatuhan selepas itu. Dan dia bangkit semula untuk menjadikan diri dia sebagai hamba Allah. Dan dia ciptalah satu konsep ESQ, banyak orang kata syirik lah apa semualah. Sedangkan ESQ ni ada dia punya panel syariah dia. So saya pernah ikuti, tak ada masalah dengan ESQ, semua okey, tak ada masalah. Jadi makna kata redha tu sebenarnya dia boleh memberikan kesan positif kepada seseorang. Faham tak? Jadi daripada sudut emosi, dia buat satu program sudut emosi. Kita ni masalah fizikal ni kita tak kisah sangat, dan banyak manusia suka prihatin dengan fizikal. Kaya, segak, cantik, kuat, sihat, dan kita berusaha mati-matian untuk dapatkan itu. Betul tak? Orang berniaga sampai tak tidur nak kaya. Betul? Orang usaha nak cantik, nak flawless, beli produk. Siapa yang paling kaya lah ni di atas bisnes? Semua bisnes siapa paling kaya yang duk naik lah ni? Alat soleh. Dia habang kata yang ni boleh buat base makeup, sunscreen, boleh flawless, muka kita, so hilang jeragat. Padahal pakai 10 tahun tak hilang jeragat tu. Yang kaya dia muka dah gebu dah, dia jual pula alat tu. Dia kaya sebab semua nak jaga luaran, usaha bermati-matian nak jaga luaran. Tapi kita tak jaga rohani. Kita pernah rasa tak, kalau aku pernah rasa tenang tak kalau kita bagi orang bahagia? Kita kalau bagi orang bahagia, kita tak tenang. Tengok orang bahagia, kita sakit hati. Luaran memanglah kita dapat, tapi hati kita tak dapat. Sepatutnya lagi kita doakan orang, kita rasa seronok. Dia tak tahu tak apa, kita nampak dia tu berniaga semakin maju lah. Kita kata hati, Allah, adakah ini asbab aku doa kat dia? Aku rasa bahagia, ya Allah, walaupun dia tak tahu aku doa kat dia. Okey, kalau kita dapat yang tu, kita dah kaya jiwa sebenarnya. Tapi kita miskin jiwa. Kita kaya luar tapi miskin jiwa. Nampak macam orang kaya, tapi bukan boleh tengok orang kaya pada dia. Betul tak? Kalau kita segak, kita bukan boleh tengok orang lain segak pada dia. Kalau kita kata, segak lah kakak tu, aku tengok macam aku segak pada dia. Silap-silap dia pergi tanya anak dia, Kak, cuba kak tengok mak. Mak dengan dia siapa gemuk? Anak pun nak kata mak gemuk lagi, lagi takut kena marah. Dia gemuk lagi mak weh. Tapi dalam hati dia kata memang mak tu gemuk lagi pada kau tu. Dia siap tanya, abang tengok saya dengan dia muka siapa banyak ceragat? Nampak muka dia ceragat banyak tu. Muka saya tak pun banyak sangat ceragat kan? Laki dia tengok-tengok, sungguh banyak muka dia, tak elok walau muka dia, muka hang elok lagi. Dia jadi tak senang hati kalau nak tengok dia orang lain tengok pada dia. Dia miskin jiwa. So Dr. Ari tadi dia ajak kita supaya kaya jiwa. Okey, so nombor 4 ni dia siap sedia untuk bertemu dengan Allah. Jadi banyaklah persiapan dia nak. Ada tak soalan apa-apa nak tanya? Ada
Ada tak soalan apa-apa nak tanya? Kalau tak ada apa-apa soalan nak tanya, kita ada lagi 4 minit. Ada dah. Okey, Ustazah bagi sikit-sikit lah kalau tak ada apa nak tanya. Jadi Alhamdulillah, apa yang dapat hari ni? Tak tahu Ustazah dapat apa. Tak duk gelak, sudahnya tak tahu apa. Okey, dapat apa hari ni? Yang tadi iman tadi. Iman kena dalam hati percaya dan mengucap. Bukan saja mengucap, kena patuh, kena tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian 4 ciri orang takwa tadi kena buat tu. Apa ciri yang pertama? Takut ke Allah. Lepas ni rasa kena takut. Terang pun takut, dalam bilik seorang pun takut, duduk dalam selimut pun takut, duduk dalam bilik ayam pun takut, tang mana-mana pun takut, kerana ada ihsan. Jadi Allah ni dia boleh tengok kita tak kira di mana sahaja. Nombor 2 ciri takwa. Apa dia? Ikut apa saja yang Rasulullah tunjuk kepada kita. Baca hadis, ya, baca hadis. Lepas ni insya-Allah 1 hari 1 hadis. 1 hari 1 hadis. 30 hari habis 30 hadis. Tak apa, 1 hari 2 hadis pun tak apa, nak pergi habis kitab 40 tu. 50 hadis ke 40 hadis ke beli. Sebab mungkin kita jarang baca. Yang paling kita takut tu banyak hadis-hadis tu. Yang kata ada satu orang tu dia cari kayu di hutan. Kayu tu kayu congkak, kayu api je. Bukan kayu apa, tapi orang punya dah bayang kat dia dah. Dia tidur atas kayu tu sebab dia letih. Dia hangkut ni kayu ni, banyak ni. Dia terlena. Kemudian rasa macam ada apa kat gigi dia, dia korek sikit nak congkak gigi. Ingatkan hadis tu? Dia korek sikit saja nak congkak gigi dia. Kemudian apa? Allah menilai dia sebagai dia hak orang. Kita kadang-kadang meniaga kan, macam-macam kita tipu pelanggan. Allahuakbar. Ya, lepas tu ada hadis-hadis yang berbaiklah, bercakap baik dengan manusia, macam banyak, tapi kita jangan baca. Lah ni kita sendiri yang jadi pembaca kepada hadis, ya, insya-Allah. So Ustazah ingat takat tu sajalah. Kalau bab fiqh ni tak payahlah abang, perkara-perkara membatalkan puasa, syarat sah semua dah ikut fardu ain kan. Kalau nak ikut kelas fardu ain Ustazah, pergi dekat fanpage Ustazah Hana. Fanpage tu sekali, FANPAGE fanpage. Kemudian sengkang Ustazah THANIAH Taniah. Saya Ustazah kata Taniah lah, sebenarnya Ustazah Taniah. Okey, insya-Allah. So akhir kalam, Ustazah mohon maaf banyak-banyak. Seronok sangat dapat berjumpa dengan orang-orang Sungai Petani pada petang ni, pada tengah hari ni. Tengah hari lah kan. Pagilah. Pagi ni bersama-sama dengan kawan-kawan kita di Facebook, di TikTok, di fanpage Ustazah, di Facebook nama apa? Tak dengar? Sibrah channel. Sibrah channel. Tak buka kat YouTube. YouTube pun ada juga. Boleh tengok ulang tayang lah nanti kat YouTube kan. Okey, insya-Allah semoga Allah berikan kita ilmu yang kita dapat sambut Ramadan bulan tahun ni dengan penuh kemuliaan. Cuci hati kita dulu, cuci lisan kita dulu. Menghadap Allah dalam bulan Ramadan, malam pertama dah ada baju cantik nak semayang. Dah ada telekung lawa nak semayang. Dah ada sejadah, dah ada perfume dah nak semayang. Masya Allah cantiknya. Kemudian dengan jiran-jiran semua baik. Adik-beradik mana yang tak jumpa, kita jumpa balik. Dengan ibu ayah kita baik. Dengan suami kita tak bergaduh. Dengan anak-anak semua, dengan elok menantu kita benci semua. Ada tak orang benci menantu? Ada kok dia berkelahi menantu? Jadi kita baik dengan semua orang. InsyaAllah orang bertakwa yang la'allakum tattaqun, Allah wariskan syurga kepada orang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.